calon Sri Tanjung kita, iaitu Dr. Rajasekharan. Ada Doktor? Ini calon kita, Sri Tanjung, Dr. Rajasekharan. Kita juga ada calon kita, calon Linggi, Dun Linggi, Tuan Haji Muhammad Faizal. Haraplah tuan-tuan bagilah sokongan kepada dua orang calon kita ini. Kerana apa? Tuan-tuan, nama saya Chang Lee Kang. Saya naib Presiden Parti Keadilan Rakyat. Saya juga tuan-tuan, saya datang ke sini untuk menyampaikan dua mesej saja. Dua mesej, senang. Saya nak cepat, nanti saya nak ke Chua. Hadirin sekalian, apa mesej saya? Mesej pertama, kali ini PRN. Kita nak pilih satu kerajaan negeri. Bagaimana kita nak pilih? Pertama, kita kena pilih satu kerajaan negeri yang pandai menjaga rakyat. Betul ke tidak? Bagaimana nak jaga rakyat? Dia kena pandai menjaga kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Betul ke tidak? Hadirin sekalian, kenapa ini penting? Sebab negara kita adalah satu negara yang majmuk, berbilang kaum. Kalau kamu nak jaga kaum kamu saja, agama kamu saja, bolehlah. Kalau you setakat ketua kampung, mungkin bolehlah. Ketua cawangan, mungkin bolehlah. Tapi kau nak jadi wakil rakyat, tak boleh pilih bulu. Betul tak? Dan itu sebabnya hadirin sekalian, kita kena pilih satu kerajaan negeri yang boleh menjaga kesejahteraan rakyat. Kita kena pastikan rakyat kita dari semua lapisan masyarakat, pelbagai kaum, pelbagai agama, boleh hidup dalam keadaan dan suasana yang aman dan damai. Itu adalah perkara yang paling asas. Inilah cara kita nak jaga satu negeri. Bukan satu parti yang mengapi-apikan sentimen perkauman. Bukan satu gabungan politik yang mengapi-apikan sentimen kebencian terhadap sesuatu kaum ataupun sesuatu agama. Itu adalah satu perkara yang sangat asas dan sangat penting untuk kita masukkan ke dalam kriteria kerajaan negeri yang kita mahu. Hadirin sekalian, saya dah lama lah dalam parti. First time saya jadi wakil rakyat, saya masuk dalam pilihan raya, masa itu 2008. Saya masuk bertanding sebagai adun. Menang, saya jadi adun Teja di negeri Perak. Hadirin sekalian, masa itu kami sangat-sangat rapat dengan kawan-kawan kita di PAS, dari PAS. Betul masa itu Pakatan Rakyat. Rapat sangat. Keakraban kita bukan biasa. Sangat-sangat rapat. Kemuncaknya 2009, 2010. Kenapa? Sebab masa itu kerajaan negeri Perak dirampas kuasa. So saya selalu bersama dalam satu pentas dengan pemimpin-pemimpin PAS. Pada masa itu kita pergi ke merata tempat. Johor pergi, Kelantan pergi, Terengganu pergi, di negeri Kedah pergi. Kita sampai ke semua tempat untuk kita sampaikan mesej, untuk kita ceritakan apa yang berlaku pada masa itu. Rampasan kuasa di negeri Perak. Masa itu bukan main. Kita kritik, kita bantai UMNO bukan main. Haji Faizal jangan marah. Dulu. Kita sama pentas. Kita berpantun. 5 perut buah petai. Buta perut tak ada akai. Berpantun tak cukup lagi. Nyanyi. Sama-sama perli UMNO dengan nyanyian UMNO, lagu UMNO. Bersatu kita bersatu. Dengan setia kita mengampu. Masa itu dulu. Sekarang kita dah berkawan. Sekarang kita bersatu. Dengan setia
berganding bahu. Betul Berganding bahu dah kita. Sekarang kita sudah berkawan. Tapi masa itu saya, kawan-kawan saya dari Keadilan, DAP bekerja sama dengan PAS. Begitu akrab. Masa itu saya masih ingat dalam ceramah saya akan petik ayat Quran. Ayat 8, surah Al-Ma'idah ayat 8. Berlakulah adil kerana ianya lebih dekat kepada ketakwaan. Orang PAS terkejut, kagum, dia rasa syok. Dia kata, wah ini Cina sanggup belajar. Dia dia sudi pelajar. Dia sudi try nak quote ayat Quran. Bagus, dapat 2 pahala. Sekarang saya buat benda yang sama, ingat pasti dia akan hantar saya ke neraka. Apa masalah kawan kita ni? Masalah kawan kita ni tak konsisten. Itu adalah masalah yang paling besar. Apabila kita bersama, kita kawan, dia akan membela kamu selesa sungguh di atas pentas mereka. Sebab dia akan membela kamu. Betul ke salah ke? Tapi selepas dia tidak berkawan dengan kamu, dia akan hantar you ke neraka. Dan inilah sebabnya hadirin sekalian, kita berpolitik, kita boleh berpendirian berbeza. Tetapi jangan melampau. Jangan berdusta. Betul ke tidak? Kita kena jujur dalam berpolitik. Jangan masa itu kita berbilangkam, parti kita berbilangkam, gabungan kita berbilangkam, kita harus mentadbir negara kita dengan gabungan yang berbilang kaum. Sekarang tiba-tiba semua kata, oh Melayu hilang kuasa. Hilang kuasa apa? Perdana Menteri Melayu ke tidak? Menteri Besar Melayu ke tidak? Ini Tok Min Cina mana? Timbalan Perdana Menteri Melayu ke tidak? Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ketua Hakim Melayu. AJ pun Melayu. Ini semua Melayu. Melayu mana yang hilang kuasa? Melayu PN yang hilang kuasa. Betul ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat penting. Kita jangan terberdaya dengan naratif-naratif yang dimainkan oleh mereka. Mereka selalu main sentimen perkauman. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu dari PKR, dari DAP, kita selalu mempertahankan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Ya, walaupun saya berbangsa Cina, tetapi saya mempertahankan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Apa itu? Hak keistimewaan Melayu. Apa itu? Agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini semua kita menghormati. Apa itu? Institusi Raja-Raja Melayu. Kita menghormati. Yang langgar perlembagaan itu siapa? Yang langgar perlembagaan itu orang itu. Puak-puak itu, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita. Hari-hari dia kata Melayu, Melayu, Melayu. Tapi yang langgar institusi Raja Melayu adalah dia. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu kepada semua. Kali ini bila kita membuang undi, kita kena buat pilihan baik-baik. Kita kena pandai menganalisis. Kita jangan selalu termakan propaganda mereka. Jangan termakan propaganda mereka. Kita perlu pilih satu kerajaan negeri yang boleh menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Itu mesej pertama. Hadirin sekalian, mesej kedua saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah kita kena pilih satu kerajaan negeri yang pandai menguruskan ekonomi. Ekonomi adalah agenda yang paling penting. Betul ke tidak? Kita kena make sure, kita kena pastikan rakyat kita cukup makan. Dan kalau kita nak pastikan rakyat kita cukup makan, dia kena pandai uruskan ekonomi. Hadirin sekalian, kita tak payah jadi pakar ekonomi. Kita hanya perlu bandingkan, tuan-tuan, 3 negeri yang kita perintah sekarang, Penang, Negeri Selangor, Negeri Sembilan.
dengan 3 negeri yang diperintah oleh mereka. Kita boleh bandingkan apa keadaan ekonomi 6 negeri ini. Hadirin sekalian, dari itu, perbandingan itu kita sudah tahu siapa yang boleh menguruskan ekonomi. Hadirin sekalian, pengurusan ekonomi ini penting. Pengurusan ekonomi ini penting bukan saja untuk sekarang, tetapi untuk masa depan kita juga. Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari mereka mainkan Perikatan Nasional. Mainkan apa? Mainkan isu. Dia kata, oh you sudah 6 bulan, 7 bulan jadi kerajaan pusat. Kita tak rasa apa pun. Ekonomi tak ada baik pun. Hei, tuan-tuan, masih ingat tak masa itu Tan Sri Muhyiddin kenapa dia tumbang? Masa itu kenapa dia terpaksa serah kuasa kepada Ismail Sabri? Sebab masa itu mereka gagal menguruskan ekonomi. Sebab masa itu semua orang rasa keperitan. Semua orang tahu kerajaan sudah gagal. Dan itu sebabnya masa itu hashtag popular, kerajaan gagal. Dan oleh kerana kegagalan kerajaan mereka, kerajaan itu terpaksa ditumbangkan. Dan itu sebabnya mereka tidak ada kelayakan untuk kata mereka ni pandai jaga ekonomi negara. Mereka sudah terbukti gagal. Hadirin sekalian, tetapi saya nak bagi tahu apa yang berlaku sekarang. Kita perlu satu kerajaan negeri yang pandai jaga ekonomi. Dia perlu dapat keyakinan pelabur asing. Saya bagi contoh yang baru-baru ini. Ramai pelabur asing nak masuk ke Malaysia. Termasuk apa? Tesla, Geely, Amazon, dari UAE, dari Turki. Banyak company-company nak masuk, nak berlabur di sini. Ini menunjukkan bahawa Malaysia, negara kita masih ada tarikan terhadap pelabur asing. Tetapi ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa? Kestabilan politik. Kita kena pastikan negara kita ada dalam keadaan politik yang stabil. Supaya pelabur asing tidak rasa takut, tidak rasa risau ataupun tidak rasa bimbang apabila mereka membuat keputusan untuk melabur dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, orang kata, yalah sekarang sudah ada banyak company masuk, tapi kenapa ekonomi masih tidak tak rasa lagi kebaikan pelaburan asing tu. Hadirin sekalian, dia ada satu proses. Apabila pelabur asing nak masuk, dia nak buat apa? Dia bukan masuk beli share, lepas tu esok keluar, tak. Dia nak masuk, dia nak banner satu kilang di sini. Dia nak banner. Dia pertama dia kena dapatkan kelulusan semua kerajaan tempatan, kementerian, dan dia kena dapatkan semua kelulusan. Selepas itu dia start banner. Dia banner kilang, dia bukan banner pondok. Dia kena ambil masa 1 tahun setengah hingga 2 tahun untuk banner kilang. Lepas dia banner kilang, baru dia akan mengupah orang-orang tempatan, anak-anak kita untuk bekerja di sana. Bertambahlah peluang pekerjaan kita. Selepas itu, baru dia akan menghasilkan produk. Lepas itu, jual di pasaran. Sama ada di pasaran tempatan ataupun dia ekspor. Baru kita rasa, baru kita dapat menikmati hasil itu. Kita perlu dalam 2 tahun. 1 tahun setengah ataupun 2 tahun. Dia ada satu proses. Tetapi kita sudah boleh nampak prospek. Sudah ramai orang, menyatakan niat mereka untuk melabur. Pertama. Yang kedua, ramai pelabur asing sudah pun melabur, sudah pun start. Sudah dapat kelulusan, sudah start bina kilang. Dalam masa terdekat, kita akan menikmati, kita akan merasai kebaikan ekonomi itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok balik sebelah sana. Ada apa yang boleh dibanggakan tak? Apa-apa ekonomi ke, pelaburan asing ke, ada apa yang boleh dibanggakan? Ada tak? Ada. Dia pergi curi lombong tu, jual pada negara lain. Betul sudah jadi kerajaan negeri, nak menyeludup lagi harta kerajaan, harta negara kita.
Ini kerajaan negeri apa? Ini sudah jadi kerajaan negeri. Patutnya you mempertahan, you melindungi, you menjaga harta negara ataupun negeri. Tapi dia pergi jual pada luar negara. Curi, lepas tu jual. Itu sebabnya hadirin sekalian, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, kali ini, buatlah pilihan dengan baik. Kita tahu Tok Min, seorang yang bagus, seorang yang baik. Dan dapat sokongan penuh dari kerajaan pusat. Dan itu sebabnya hadirin sekalian, kita minta tuan-tuan, bagilah peluang lagi kepada kerajaan perpaduan, kepada Tok Min, kepada calon-calon kita. Kita ada calon yang profesional, kita tampilkan sebagai calon untuk mewakili tuan-tuan dan puan-puan di Sri Tanjung ini. Kita ada calon yang berkaliber untuk mewakili tuan-tuan dan puan-puan di Dun Linggi. Saya harap tuan-tuan boleh membuat pilihan yang betul, bukan saja pilih untuk tuan-tuan sendiri, tetapi pilihlah untuk kita juga dari negeri-negeri lain yang tak ada peluang untuk membuang undi. Sebab kita perlu satu mesej yang kuat untuk memberitahu kawan-kawan di sebelah sana. Kita ni boleh berpolitik, tetapi kita tidak boleh berpolitik secara melampau. Betul tidak? Oleh itu, tuan-tuan, 12 hari bulan Ogos ini, berilah sokongan padu kepada calon-calon kerajaan perpaduan. Boleh ke tidak? Itu saja yang saya nak sampaikan. Sekian, terima kasih.